orang yang bawa motor tu ada kepala ataupun tidak. Sebab banyak kes cerita seram, cerita hantu yang menyatakan bahawa ada nampak jumpa penunggang motosikal tak ada kepala lah dan sebagainya. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali semula ke channel Farhan Jamal. Okey, baik. Pada malam ni FJ nak review berkaitan dengan satu cerita ni, kisah seram yang FJ jumpa dekat kelab cerita hantu Malaysia, iaitu berkaitan dengan pengalaman seram di jalan raya. Okey, perkongsian ni dikongsikan oleh saudara FJ. Tak boleh baca dia punya nama dia sebab tulisan Rusia kot. Jadi kita panggil saudara ni lah. Okey, brother ni yang berkongsikan pengalaman beliau ketika melalui satu jalan daripada Lembah Beringin ke Kerling. Jom kita sama-sama baca akan kisah ini terlebih dahulu. Okey, pengalaman melalui dari tol Lembah Beringin ke Kerling. Pada tahun 2007, aku dan rakanku mahu ke Selayang untuk mencari pekerjaan. Aku bawa kereta dan 3 orang rakanku sedang tidur. 1 orang lagi tengah sibuk baca buku. Okey, nak dijadikan cerita, aku mahu menjimatkan duit perjalanan dengan memilih untuk exit ke Lembah Beringin. Selepas sahaja keluar dari tol, aku melihat kiri kanan jalan dipenuhi pokok-pokok dan lalang. Tiba-tiba aku melihat kelibat seorang budak lelaki di dalam semak dalam lingkungan umur lebih kurang 10 tahun. Bila sampai ke area perumahan, aku melihat lagi kelibat tersebut. Seolah-olah kelibat mahu mengikuti kami. Aku pun memilih untuk memecut laju supaya kelibat itu tidak mengikuti kami, dan kelibat itu hilang saat kami berada di area loji Kumbahan. Selepas melihat area ataupun loji perumahan yang terbengkalai, aku melihat jalan menjadi semakin kecil, tambahan pula jalan tersebut gelap gelita. Hatiku merasa tidak sedap kerana jalan yang aku lalui ini seperti jalan yang sudah terbengkalai. Saat aku melalui jalan tersebut, aku melihat di belakang kereta aku ada sebuah lori yang hendak memotong, dan aku baru ingat kalau jalan yang aku lalui itu tadi tiada sempang. Bila lori itu berselisih dengan kereta aku melihat lori tersebut tiada pemandu. Setelah sampai ke area Kampung Jawa ataupun Kerling, aku melihat jam sudah menunjukkan pukul 6 pagi dan tiada lagi gangguan yang aku alami selepas melalui area tersebut. Keesokannya aku bercerita hal tersebut ke rakanku. Okey, lepas tu tamat. Maaf jika cerita ini macam karangan kat sekolah ataupun bahasanya macam skema sikit. Okey, baik. Tu dia bagi gambar lah. Ini rupa jalannya sempit dan gelap. FJ tak tahu ini adakah jalan sebenar ataupun tidak, tapi korang boleh tengok daripada gambar tersebut lah. Dan jalan dia kalau tengok tu tak ada tiang elektrik, tak ada. Jadi mungkin jalan ini, kalau betul lah jalannya, jalan daripada Lembah Beringin ke Kerling tu, maksudnya kalau tengok daripada gambar, jalan ini merupakan jalan yang rare lah. Lepas tu kereta yang aku naiki, kereta jenis Saga, Proton Saga, tapi ini bukan kereta dia lah. Ini gambar hiasan saja. Dan okey, baik, ini adalah gambar model lori yang memotong beliau ketika waktu malam tersebut. Dan dikatakan keadaan lori tersebut, kaca depan dia dah pecah, lampu dah pecah, tapi lori tersebut masih hidup. Maksudnya keadaan lori tu agak macam baru lepas kemalangan lah. Okey, jadi kita kembali semula ke cerita tersebut. Okey, kat luar hujan. Kalau dengar bunyi bising tu adalah bunyi hujan lah, hujan lebat. So kita teruskanlah akan ulasan FJ berkaitan dengan kisah ini, di mana kejadian ini dibuat petih di luar sana. Okey, kejadian ini berlaku pada tahun 2007, iaitu 1 tahun yang dah lama lah. So kalau berlaku kejadian-kejadian pelik di jalan raya dan sebagainya, memang pada tahun 2007 keadaan jalan tersebut memang agak macam pada zaman dulu lah. Pada zaman 2007 tu memang lampu jalan pun kurang dan sebagainya. Kalau ada setengah jalan utama yang sekarang dah meriah, tapi pada tahun 2007 tu mungkin merupakan satu jalan yang agak seram untuk dilalui dan sebagainya. Yang itu AJ tak menafikan. Cumanya ada kejadian yang dialami tadi. Dia kata apabila dia sampai dekat kawasan, dia keluar daripada tol Lembah Beringin tu nak menuju ke Kerling, dia kata dia nampak ada macam kelibat seorang budak lelaki dalam lingkungan umur 10 tahun. Jadi bila dia nampak tu, dia pun memecut laju kereta tersebut, dan apabila sampai dekat kawasan perumahan, dia jumpa lagi kelibat yang lebih kurang sama yang macam ikuti mereka inilah. Tapi dia tak pasti sama ada beliau seorang sahaja yang nampak ataupun orang lain yang di dalam kereta itu pun nampak juga kelibat tersebut. Okey, cumanya apabila dah sampai dekat loji yang terbengkalai tu, jalan tersebut menjadi gelap gelita dan diorang rasa tak sedap hati. Dan benda ni, rasa tak sedap hati ni perkara biasa. FJ buat jalan seram, benda tu normal. Kalau tiba-tiba korang
rasa macam ada something yang korang rasa tak sedar hati dan sebagainya, perkara itu normal. Jadi apa yang diceritakan ni masih tidak menjadi sebarang masalah lah daripada penceritaan yang diceritakan ini. Mungkin kejadian ini kejadian benar, cumanya apabila sampai kisah yang dia kata sewaktu dia melalui jalan tersebut, tiba-tiba ada lori yang hendak memotong. Maksudnya lori itu daripada arah belakang. Lepas tu dia tengok jalan tersebut tak ada sempang. Seperti mana yang korang tengok gambar tadi kan, dikatakan kat jalan tersebut tak ada sempang kiri ataupun kanan. Jadi dia pelik mana lori datang, lori tersebut. Dan apabila dia berselisih dengan kereta dia, lori tu maksudnya seiring, dia kata dia melihat terhadap lori tersebut dan lori tersebut tiada pemandu. Okey, dekat sini yang FJ macam argue sikit. Tadi cerita dia kata pada tahun 2007 nampak jalan gelap, lepas tu nampak kelibat dan sebagainya. FJ tak nafikan mungkin itu adalah kebenaran dia, apa yang dia nampak. Cumanya apabila dia kata waktu sampai satu jalan ni, tiba-tiba ada keadaan lori itu hendak memotong mereka, tetapi lori itu bila dia tengok dalam tidak ada pemandu. Persoalan dia kat sini sebab AJ memang pengalaman banyak kali lalu jalan seram dan berhadapan dengan kenderaan pelbagai. Seriously AJ cakap, sebenarnya korang susah nak tengok dekat dalam kereta tu sama ada pemandu ataupun tidak. Seriously memang susah. Tambah pula kalau korang yang bawa kereta, memang agak sukar untuk korang lihat sama ada kereta sebelah tu atau yang potong kita ataupun daripada hadapan tu sama ada dia ada pemandu ataupun tidak. Sebab korang kebiasaannya akan susah nak nampak. Melainkan kalau kereta tu dia potong korang tapi dia buka lampu, maksudnya kereta dia dalam tu ada lampu, lepas tu korang baru nampak dalam tu mungkin tak ada orang lah. Tapi kalau dalam keadaan kereta ataupun lori yang potong kita tu gelap, dia tak buka lampu dan sebagainya, kita tidak akan nampak siapa pemandu dia. Ini perkara biasa. Kalau korang tak percaya, korang test lalu malam-malam pukul 12 malam ke apa ke, korang bawa lah slow. Sebab AJ keadaan ni AJ bawa kenderaan slow, bukannya bawa laju. Jadi dan selalunya AJ akan perhatikan sama ada pemandu ke tak. Kalau ada orang bawa motor, AJ akan pastikan orang yang bawa motor tu ada kepala ataupun tidak. Sebab banyak kes cerita seram, cerita hantu yang menyatakan bahawa ada nampak jumpa penunggang motosikal tak ada kepala lah dan sebagainya. AJ memang akan tengok sama ada penunggang motosikal tersebut ada kepala ataupun tidak. Itu pun kadang-kadang kita sukar nak tengok sebenar-benarnya sama ada helmet dia warna apa ke dan sebagainya, muka kita tak nampak. Sebab waktu tu kita akan berlaku dalam secara spontan lah. Jadi kejadian yang orang kata kalau dia nampak ada kereta berselisih ataupun kereta nak potong dia tengok dalam tu tak ada pemandu dan sebagainya, situasi itu sebenarnya bagi FJ bukan mustahil. Mungkin boleh kita nampak, tapi memang susah gila korang nak tengok akan keadaan tersebut. Ini realiti. FJ cerita berdasarkan pengalaman FJ dan realiti yang FJ hadapi lah. Banyak kali FJ jumpa, tapi memang susah lah korang nak nampak sama ada dalam dia ada pemandu ataupun tidak. Melainkan kalau kenderaan tersebut berhenti. Even kalau kenderaan tersebut berhenti sekalipun di tepi jalan, bila korang lalu, walaupun korang bawa slow, melainkan kalau korang bawa slow sangat lah, korang bawa slow pun korang takkan nampak sama ada pemandu ataupun tidak di dalam kereta tersebut. Itu situasi sebenar. Jadi bila orang cerita kisah seram, lepas tu dia nampak kata ada lori tak ada pemandu, ada van ambulance tak ada pemandu, lepas tu ada apa lagi, kereta tak ada pemandu dan sebagainya, FJ rasa perkara itu agak mustahil. In reality lah, kalau korang tak percaya apa yang FJ cakap, korang boleh cuba sendiri akan keadaan ataupun situasi tersebut. Korang bawa kereta, lepas tu korang cuba tengok akan keadaan kenderaan lain sama ada korang boleh nampak pemandu ataupun tidak. Okey, berbalik kepada kisah tadi, FJ rasa mungkin kejadian ini yang dia nampak kelibat dan sebagainya, dia jumpa keadaan jalan tu macam agak menyeramkan dan sebagainya, FJ tak nafikan akan perkara tersebut. Tetapi FJ cuma argue tentang dia nampak pemandu lori itulah kan. Lepas tu pula dia nampak keadaan lori tersebut, lori apa, dia punya cermin pecah dan sebagainya. Kalau korang bawa kereta walaupun slow, secara spontan lah, sama ada dia potong ataupun dia berada hadapan, korang susah nak tengok keadaan lori tersebut. Sebab kadang-kadang dia ada macam korang akan nampak silau daripada lampu lori ataupun kenderaan tersebut lah. Ini realiti sebenar. AJ cerita based on reality lah. AJ tak suka tambah-tambah dan sebagainya. So based on cerita ni, AJ rasa mungkin kejadian itu adalah satu kejadian yang benar, yang betul. Tapi disebabkan kerana biasalah kalau cerita seram ni, kadang-kadang orang ada buat penambahan sikit lah nak bagi orang seram, dengar orang tengok cerita seram. Dia tak cakap dia membohong, cumanya mungkin situasi tu betul, ada lori tu potong dia daripada arah belakang dan sebagainya. Cumanya yalah, kalau kita sendiri nak buat cerita dan sebagainya, kita storytelling, kita akan tambah-tambah sikit lah bagi suasana tu menyeramkan. So kalau
kalau korang nak tengok sebenarnya in reality macam mana keadaan jalan seram dan sebagainya, korang boleh layan lah channel FJ ni. Boleh belik balik video-video yang lepas dan sebagainya. Lebih kurang ada 90 jalan yang FJ pergi. Itu adalah realiti yang berlaku ketika FJ membuat penelusuran jalan seram lah. Waktu tu situasi tu real, tak ada penambahan ke, tak ada berlakon ke apa. Cumanya FJ nak nasihatkan, kalau korang tengok video-video yang lama dan sebagainya, memang FJ tak nafikan mungkin video-video lama tu berlaku macam terlampau over sangat. Mungkin ada muzik yang FJ masukkan terlampau mungkin mengganggu korang punya apa tengok video tersebut. Waktu tu memang mula-mula FJ buat video ni, FJ tak tahu lah, FJ main boh je kan. Tapi bila dah lama-lama FJ tengok kesan dia, apabila orang macam makin lama makin takut pula tengok video FJ ni. FJ tujuan FJ, objektif dia adalah untuk bagi orang tak takut ketika melalui jalan seram. Tapi bila FJ tengok makin ramai orang yang takut, tag dan sebagainya kan. Jadi FJ tukar konsep tersebut kepada yang lebih realistik dan lebih realiti lah, di mana kejadian sebenar yang berlaku ketika waktu tersebut. Kalau korang fikir ataupun korang rasa keadaan itu menyeramkan, sebenarnya keadaan menyeramkan itu boleh kontrol dengan korang punya minda sendirilah. So video ini sampai di sini saja. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ni, dan nantikan video reaksi seram yang seterusnya. Okay, Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.